Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Negara-negara yang merekodkan kes COVID-19 serius dalam usaha mengekang penularan pandemik itu. Di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan semua tadika, sekolah dan universiti di negara itu akan ditutup sehingga notis selanjutnya sambil menyifatkan wabak itu sebagai krisis kesihatan paling serius di Perancis. Presiden Macron bertegas perlindungan kepada golongan berisiko adalah menjadi keutamaan. Kerajaan Portugal turut mengarahkan penutupan semua sekolah dan universiti selama hampir sebulan bermula Isnin depan. Langkah kawalan tersebut dijangka melibatkan kira-kira 2 juta pelajar. Sementara itu, kerajaan Belanda mengharamkan penganjuran perhimpunan lebih daripada 100 orang di serata negara itu sehingga hujung bulan ini. Menteri Penjagaan Kesihatan Bruno Bruins berkata pendekatan sedemikian terpakai bagi semua acara dan lokasi seperti aktiviti kelab sukan, muzium dan teater. Belanda turut menggalakkan pihak universiti dan kolej untuk menawarkan kemudahan pengajaran dalam talian berskala besar kepada pelajar mereka. Jerman turut mengambil langkah serupa apabila Chancellor Jerman Angela Merkel menguatkuasakan pembatalan acara-acara tidak penting membabitkan penyertaan bawah 1,000 peserta. Keputusan tersebut dicapai antara Merkel dengan gubernur di 16 negeri di negara itu. Langkah itu menyusul selepas Jerman melaporkan angka kematian ke-6 dan hampir 1,900 kes jangkitan virus yang berasal dari Wuhan, China berkenaan. Di Washington, Kongres Amerika Syarikat menutup bangunan Capitol dan semua bangunan pejabat Dewan dan Senat kepada lawatan awam sehingga bulan depan kerana isu kesihatan berkenaan. Mereka yang dibenarkan hanya ahli parlimen, pembantu mereka, wartawan dan pelawat rasmi. Menurut kenyataan dikeluarkan, langkah penutupan itu sebagai langkah berjaga-jaga terhadap kesihatan dan keselamatan pekerja Kongres selain orang awam. Beralih ke isu lain, aktivis berhaluan kanan Ukraine sengaja membuat kacau pada satu persidangan yang menumpukan untuk mencari penyelesaian politik terhadap konflik kumpulan pemisah bersenjata di timur negara itu. Anggota National Corps, sebuah kumpulan nasionalis radikal, mengecam persidangan di Kiev sebagai pengkhianatan kepada kepentingan Ukraine. Kumpulan itu mengepung timbalan Ketua Majlis Keselamatan Kebangsaan Serhiy Sivoko dan memaksanya meninggalkan podium. Kekacauan berlaku selepas beliau menggesa usaha politik diambil bagi kerajaan mengawal kembali kawasan dikuasai pemberontak. Tindakan kumpulan itu menyebabkan persidangan ditangguhkan. Para pengeluar hasil pertanian di Argentina meneruskan mogok pengeluaran sebagai bantahan kepada keputusan kerajaan menaikkan cukai ekspor kacang soya. Lebih 100 pengeluar berhimpun di Expo Agro, sebuah pameran industri pertanian terbesar Argentina yang berlangsung di San Nicolas. Mereka menyatakan ketidakpuasan hati terhadap langkah percukaian terbaru itu yang diputuskan Presiden Alberto Fernandez. Sektor pertanian merupakan salah satu sumber utama Argentina dan kerajaan memerlukannya bagi mengelakkan kegagalan pembayaran hutang dan krisis mata wang yang lebih meruncing. Sukan kejohanan badminton All England di Birmingham, 2 wakil negara bakal berdepan cabaran getir di pentas suku akhir. Pemain perseorangan lelaki utama negara Li Zijia dijadual bertemu jago China Chen Long. Menanti bergu lelaki Aaron Chia Sohoyi pula pasangan nombor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo dari Indonesia. Dalam laluan ke suku akhir semalam, Zijia mudah menumpaskan wakil China Lu Guangzhou 21-10, 21-16. Gandengan Chia Woyi pula menyingkirkan Lu Qingyao Yang Pohan dari Taiwan dengan 24-22, 21-17. Bola sepak England semakin diancam risiko COVID-19. Pengurus Arsenal Mikel Arteta antara mangsa yang diuji positif virus itu. Ini memaksa klub Liga Perdana Inggeris tersebut menutup kompleks latihan dan meletakkan keseluruhan pasukan utama dalam pengasingan sukarela. Arsenal turut mengesahkan tidak boleh bermain bagi beberapa perlawanan domestik yang dijadualkan. Kelab Manchester City juga mengesahkan salah seorang pemainnya kini menjalani pengasingan serupa. Turut berbuat perkara sama 3 pemain Leicester City.
Di sebalik ancaman COVID-19, obor tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 selamat dinyalakan dalam satu upacara di tapak asal sukan itu di Greece. Seorang wanita melakonkan gaya pendeta menggunakan cermin cengkung yang ditalakan ke arah sinar matahari sebelum dia meletakkan obor lalu menyalakannya. Sekian berita dunia yang disunting oleh Afendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.